pergi raya ni, bila orang nak balik raya ni semua orang nak repair kereta. Jadi kita memerlukan panel-panel pomen-pomen yang bagus-bagus. Jangan kita terjebak. Ingat lagi satu ketika dulu di Senawang ya. Belum apa-apa dah sampai terus buka enjin. Dah barai enjin rosak lain yang dibukanya. Lepas tu cas beribu-ribu pula yang menyebabkan BPM terpaksa campur tangan, kita terpaksa pergi settle case. Nak pergi ambil kereta pun satu hal. Nak pergi ambil kereta pun dia dengan gangster dia, dengan apa segala macam bagai dengan gangster dan sebagainya. Kadang-kadang pomen-pomen ini perlu bertanggungjawab. Bukan kadang-kadang pomen-pomen ini perlu bertanggungjawab. Bila consumer ni bukan semuanya orang berada ya. Consumer ni kadang-kadang walaupun dia beli kereta nampak macam kereta tu kereta mewah, tapi semua tu bank punya, bukan sendiri punya. Jarang orang beli kereta-kereta mewah ni cash. Ada. Jadi semua orang pendapatan dia ngam-ngam bajet. Tapi kalau kita silap hantar kenderaan kita ke kedai-kedai servis yang tak patut, kita pun tak tahu dia pakai minyak apa, dia tukar ke tidak, rosak betul ke tak betul dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita pergi repair, rosak lagi, pergi repair, rosak lagi, pergi repair, rosak lagi. Ini satu benda yang dah lama dah membebankan pengguna. Aduan-aduan ni sangat banyak. Belum lagi cerita spare part palsu. Belum lagi dicerita minyak hitam jenis cak ayam punya, jenis bos sendiri, tuang sendiri. Syarikat-syarikat pula tak mau nak report, kerana kalau dia report brand dia tu dia anggap sebagai brand palsu. Jadi sukar untuk kita mengambil tindakan terhadap pengeluar spare part palsu ni kerana original owner tu tak mau report. Bila original tu tak mau report, jadi akhirnya macam mana kita nak ambil kes tu? Kita nak sandarkan kepada siapa yang nak identify bahawasanya produk itu okey ke tak okey. That's the original owner, betul. Jadi adalah sangat perlu kita kena pergi pada panel repair. Panel pomen yang kita iktiraf, yang geng kita, orang kita, yang solatnya, tu dia, yang bayar zakat punya. Sebenarnya kita di Persatuan Pengguna Islam sebenarnya kita sangat menyokong ahli-ahli perniagaan yang mengeluarkan zakat di bawah iltizam sokong peniaga pembayar zakat. Hari ni cuaca agak hujan, mai kita ke dalam sikit. Mari kita masuk dalam. Sebab cikgu pun kena cakap dengan cepat nak pergi habis skrip. Walaupun cikgu jarang pakai skrip. Hari ni mari kita tengok. Kita pergi ronda tengok, kita terjah kepada satu bengkel. Bengkel ni dah register dengan kita tau. Dah lama register dengan kita. Tapi kita tak pernah datang tempat dia. Kita cuma duk hantar kereta kita, satu kereta test, okey, dua kereta test, okey, tiga kereta test, okey. Hari ni kita terjah betul-betul kan dia ni okey sangat. Terjah kita tengok, kalau dia bagus kita bagi ni dia dua punya tangan, tiga tangan kalau ada kan. Kalau dia tak bagus kita nanti semelih sama dia. So mari kita hari ni kita pergi kepada satu bengkel di Seri Rampai Setapak ni. Setapak Jaya ni, Seri Rampai, kalau siapa biasa makan famous dulu tu, India punya cendol banyak gitu kan. Hari ni dia ada kedai kat belakang tu. Ni belakang tu ada satu bengkel orang kita, kawan-kawan kita yang siapa-siapa nak datang untuk repair apa, mari kita tengok hari ni betul ke tak betul dia berniaga. Kau dia pakai chop aja kan, ramai orang lah ni chop aja. Bengkel yang saya sebutkan adalah AT Tune Sdn Bhd ni. Ini produk orang kita ni, ataupun Exact Tune. Mari sini. Cek kita terjah. Kita dah beli sikit di tokir dia ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BPM kerana sudi. Kami terjah, sorry ya. Baik, tak apa. Kita memang selalu terima terjah. Malam orang call. Kan? Biasalah kereta rosak semua. Jadi saya adalah pengusaha utama kat sini lah. Jadi adalah pemilik untuk Exact Tune Enterprise, juga Attitude Sdn Bhd yang dikenali sebelum ni. Kan? Perniagaan kami bermula pada 2012. Bertapak di Kampung Baru. Sebelum ni dengan BPM saya rasa lebih daripada 5 tahun dah. Kami manage BPM punya kereta. Kan? Alhamdulillah, kena marah, kena tegur tu kami terima. Tok Ki tahu sajalah kan, dia bak taji orang. Memang inilah salah seorang mangsa Tok Ki dah ni berjaya. Kau tengok. Alhamdulillah, dia bagi tekanan, kita ikut.
Dia bagi tekanan kita ikut kan. Tujuan dia untuk mendidik kita. Kita perlukan sokongan dan kritikan membina. Bukan hentam. Tapi tak apa, hentam pun saya terima, insyaAllah. Hentam pun terima. Memang adat kita berniaga kan. Turun naik. So kat sinilah kita punya bengkel. Cuma nak tanya ni, ni kereta apa yang buruk benda rumputnya ni? Kenapa dia boleh jadi buruk macam ni? Dia buruk sebab bumper dia tak ada ni. Oh. Okey, ni Toyota Estima ESL 50, maknanya ni Estima yang CC 3.0 basic. Dia ada masalah wiring, dia ada masalah. Lepas tu fan motor dia pun ada masalah. Kita dah buka bumper lah. Ni dah proses nak pasang balik. Ni kita dah siap bikin dah ni. Dah siap buat lah. Lagi nak test lagi. Pasang bumper, dan kita ras apa ni, test running tengok macam mana masalah lain. Nombor ni wayar-wayar macam ni kemas tak ni? Ini wire ni kita kena susun balik lah. So balik pergi elok kan? Susun balik pergi elok. Ni kereta orang ada. Betul. Belakang bonnet tu. Itu pula tengok kereta ni lagi canggih nampak kan? Nombor pun dah cantik. Yang ni sahabat kita daripada Bank Rakyat. Datang. Ni daripada nilai ni sahabat ni. Dia besar, dia lebih nilai. Alhamdulillah customer kami sampai Malaysia. Daripada nilai datang semasa-masa dia pergi untuk support kita. Masya-Allah. Dekat luar tu kalau tengok satu lagi Estima, tengok tu Estima daripada luar tu, customer datang daripada Slim River. Slim River. Dia apa masalah dia ni? Yang ni kita repair enjin dia balik. Tukar enjin ke apa? Repair? Ni kita tukar enjin balik, kita full restore balik, resorber semua kita buat balik. Ni Enjin ni dia mampu apa ni? Ke enjin second lah. overhaul? Tak, kita bagi ambil enjin second hand. Oh, tukar enjin sebiji lah. Tapi enjin dia yang kita sebelum kita pasang kita check dulu lah. Dengan experience yang ada, dengan network, dengan supply yang baik. So far enjin dia pasang, alhamdulillah. Ni pun dah lepas habis inspection. Baru lepas habis pakom. Buat inspection semua siap. Siap untuk inspection semua sekali, maknanya kereta bukan modify lah. Kita tukar balik enjin. Chassis nombor ini kita tukar pada geran. Tukar pada geran dengan daftar puspakom, dengan JPT. Surat custom semua dia. Kita ikut jalan yang straight lah. Jalan yang dulu, jalan yang diredai. Dan ramai juga orang kaki tukar-tukar enjin ni half cut ke, top cut ke, macam-macam cut ada kan. Tapi tak register. Di AZQ ni, dia orang ni buat semua sampai lulus, sampai owner tu naik, kokot apa jadi ke tak apa, insurans boleh cover. No, InsyaAllah. InsyaAllah. Ni pun lepas kita tukar enjin tu, sebenarnya puspakom 2 kali. 2 kali. Punca dia nombor plate lagi lah. Ni kita tukar nombor plate balik. Sebab bila puspakom, dia kena ikut spek. Dia kena ikut spek. Jadi kita tukar balik, tukar macam tu. So alhamdulillah baru last week, baru lepas dapat lah. Dia punya tulisan dah tukar betul-betul. Dia solusi customer akan datang daripada Slim River. Kita di Slim River. Slim River. Yang tadi tu Seremban. Nilai. Nilai ya, nilai ni Slim River, masya-Allah. Ini merupakan satu bengkel-bengkel macam ni lah sebenarnya yang kita perlukan. Kerana orang ramai yang tak larat. Tak larat kena cincang, tak larat. Tak larat kena cong, tak larat kena tipu, tak larat kena dah nama overpaid dan sebagainya. Rosak, tak rosak, dia kata rosak, macam mana pun kita dah pening dah. So maka hari ni kita perlu wujudkan panel-panel sebegini yang boleh dipercayai, boleh pakai buat kerja nombor 1 punya. Jadi ini perlu. Cikgu sampai tadi, cikgu tengok memang kawasan ni kawasan kereta-kereta mewah, no? Memang kalau ikut kawasan ni, kawasan bengkel kereta yang boleh kata kelas A lah. Ikut branding. Oh tak kena branding. Tu OD tu tepi tu. OD tu Harley Davidson. Sana BM sana. Tapi saya pun sebenarnya ambil pengalaman. Sebab saya sebelum saya buka workshop, saya kerja dengan Sandabi. Dengan Sandabi Auto Foundation Ford. Jadi pengalaman saya dengan kereta Ford lebih kurang dalam 10 tahun sebelum saya buka workshop. Jadi pengalaman kat situlah saya apply dalam workshop. Selain daripada technical issue, management juga saya ambil daripada workshop kelas A, macam tu center lah. Cuma kita tak dapat sampai level macam dia. Biasalah kita mula daripada bawah, daripada kosong. Saya mula berniaga memang daripada kosong. Kan? Daripada kosong tak ada kata dapat orang tu bagi farm besar, semua tak ada. Lepas tu kan? Tapi kita ada komputer. Mana staff dia tadi ada seorang tengah pakai komputer. Ada komputer Ada, kita ada scanner. Sebab scanner tu yang paling penting supaya kita repair kereta ni bukan try and error. Bila ada scanner, kita baca kod dengan pengalaman ada, dengan ilmu yang ada, insyaAllah boleh selesai lah proses tu.
itu sebenarnya nak kepuasan hati pengguna. Satu kepuasan hati pengguna yang hantar kereta. Satu kita sebagai pemen juga nak kena puas hati juga tu. Betul. Kalau kita pun ni kita rezeki je. Balik tak tertutup mata. Yelah Hujung kita mata terbuka. balik tu mata tu mati tu macam mana kan. Ah, Ni dia. Ni adalah usahawan, ada pemen kereta yang ingat mati. Dia ingat bahawasanya apa yang dia buat, servis yang dia buat tu esok akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara benda inilah yang kita perlu utamakan kalau kita nak hantar kereta mana-mana. Cikgu dah tengok ni kereta besar-besar saja, canggih-canggihnya. Macam mana you boleh fight dengan macam ni punya kawasan di tempat macam ni ya? Pada saya, ialah tak ada. Kita buat kerja dekat apa, kalau kita berusaha, kita nak hidup, kita berusaha sungguh-sungguh kan. Kalau kita rasa nak mati esok, kita ibadat seolah-olah macam kita mati esok lah. Jadi pada saya, kalau kita berniaga ni, kita tawakal pada Allah, kita buat benda betul, serah pada dia. Kan? Kan? Kalau kita fikir macam mana nak bayar sewa, macam mana nak bayar gaji, tak fikir. Apa pun tak jalan ni? Tak terfikir. Tapi alhamdulillah 9 tahun ni, boleh tanya staff-staff kawan-kawan semua. Alhamdulillah 9 tahun tak pernah miss gaji lah. 9 tahun dah susah payah, senang susah apa Semua kena. Semua diharungi. Yang hutang tak bayar. Yang hutang. Oh, berarti ada customer hantar sini repair, kemudian dia pergi dengan ayat 12 tu dia pergi. Balik. Tapi Habis. kita ambil pengalaman macam tu lah. Ya. Bayar hutang tu kita perbarui balik SOP kita. So sekarang customer yang hantar pada saya, alhamdulillah tak ada hutang. Tak ada hutang. Jika dia tak ada hutang ni senang je. Konsep dia, kita hantar dia, kita dah buat quotation awal. Kita buat quotation awal, kita tahu berapa kos yang buat. Anggaran. Kalau customer setuju, buatlah. Kalau customer tak setuju, ambil kereta, bawa balik. Habis cerita. Kalau dia kata nak buat, dia bagi duit, kita buat. Tak boleh bergaduh. Tak boleh bergaduh. Kalau kata dapat tempat lain murah ataupun lebih baik, silakan. Bukan rezeki kami. Pada saya boleh lapang dada. Itu yang saya reducekan hutang. Daripada kita buat untuk untung, tapi bila akhir dia tak boleh nak bayar. Tak boleh nak bayar. Bergaduh cari BPM pula. Kan satu masalah lain lagi. Ada jadi- masalah PPM yang ada pun tak larat nak carry. Yang ada ni pula. Okey, kalau kereta besar-besar je kita kecil-kecil macam mana? Ambil di mana? Ambil. Proton pun ambil lah. Pro 2 pun jalan dah. Kita jangan lupa kita pun dulu dapat tepi jalan. Ingatlah jangan lupa kita dulu pun tepi jalan. Jangan duk pegang kereta canggih sahaja. Datanglah ke Exactune Setapak ni. Kalau kita tadi cikgu search tau dalam map kan. Cikgu search apa Exactune Enterprise untuk Serampai. Dan ada lagi satu, saya punya cawangan Exactune di Sungai Buloh. Sungai Buloh pun ada juga. Ada. Itu tak macam cikgu tu. Kat Bandar Baru Sungai Buloh. Tu dia mak cikgu tadi cikgu sampai. Cikgu tengok kereta ni. Apa keburuk benar kereta ni? Kita tengok. Kita tengok. Cooper kau. Oh dia. Ini Cooper. Cooper S. Ini bukan convert, ini memang Cooper. Ni Cooper S tak ada convert. Tengok ni. Berani buka, berani pegang tu. Bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng orang kata nak boleh pegang kereta-kereta macam ni. Apa masalah kereta ni? Kereta ni dia punya termostat housing bocor. Termostat housing bocor, jadi air keluar. Ni housing dia. Housing ni. Kebanyakan kereta Continental memang termostat housing selalu bocor. Dia bocor sini, jadi kita tukar komplit lah. So dalam masa sama kita cek semua pose dia, radiator dia semua kita buka balik lah. Kita tengok supaya kita tak nak kita tukar ni, lepas tukar ni benda lagi nak rosak. Kan, kita buat one shot lah. Okey. Ni just servis kita bagilah. Kita Rosak satu benda, tapi benda-benda kaitan tu kita check juga agar kereta ni. Yalah betul. Kadang-kadang kita hantar kereta sekali rosak pula, kita salahkan pemen. Itulah yang memang standard lah. Kena double check. Dan kalau pada kami, kalau kami jumpa barang tu rosak, kami recommend pada customer, kalau kata customer setuju, buat. Kalau customer tak setuju, jadi customer tu tahu kalau akan rosak akan datang, apa benda yang akan rosak. Jadi dia tak ada akan datang. Hari tu dah repair rosak lagi. Dia dah expect. Lagi satu, kita gunakan manfaat sekarang ni, ada WhatsApp, ada video call. Customer tak datang pun, jadi kami tunjuk ni satu persatu. So yang ni nak tukar. Jadi so far alhamdulillah okey. Boleh lah kan. Siapa nak pakai Cooper S ni kena check dengan. So jadi macam mana dengan spare part? Spare part, saya punya network spare part setakat ni saya ambil dengan part stokis original. Original sebab kita tak nak masalah yang akan berlaku bila part OEM yang
Tak ada brand yang kita tak tahu background yang macam mana, akan efek kita customer lah. Bila efek kepada kita customer, nama kita buruk. Kan? Kita membuat kita jadi macam masalah. Dia nak claim pun tak boleh. Nak claim pun tak boleh. Lagi satu, mungkin harga mahal sikit, tapi dia punya, kita bawa kata feel, kita rasa bebas bila bawa kereta tak ada rosak. Kalau kita pakai barang second contoh, atau pakai second, barang ni elok ke tak elok, elok. Kan? Sama dengan barang OEM, barang ni okey kita okey. Macam tu juga pada customer, kami beritahu kalau kata barang tu sekian-sekian harga, customer kata tak duit, nak buat yang murah dulu, saya tak ambil. Oh, tak ambil? Saya tak ambil sebab saya kata kalau kata tukar yang murah saja, pakai sebulan dua, rosak balik, habis duit juga. Kan? Baik simpan sekejap, mungkin seminggu dua cari modal balik, buat rosak sekali jalan. Jadi dah tak ada isu tu. Banyak benda-benda yang macam tu lah. Setengah orang tu, tak apalah bagi kita jalan dulu. Kita faham bagi kita jalan dulu, tapi kalau kita tu rosak ni, kalau kita juga. Betul juga. Tapi yang malam kita juga penting. Macam tu lah kita punya pendekatan pada customer macam tu. Alhamdulillah lah customer saya yang paling lama saya rasa, ni bukan kat kawan-kawan, sahabat daripada City Center dulu yang pernah jadi customer saya kat City Center sampai sekarang follow saya dari kurang 15 tahun. Ada beberapa orang customer yang loyal, yang sentiasa support kita lah. Selain pada tu marah pun, terima kasih banyak. Marah pun support saya banyak. Marah banyak support saya sebab saya pun dulu bukan pelajar IKM Yasin Melaka. Jadi dalam masa yang sama kita punya program ikut. Selain daripada tu, nak pegang kereta-kereta macam ni perlukan knowledge. Betul. Perlukan ilmu. Bukan main try dia, saya suruh minta. Jadi kita ada hubungan baik dengan Mara, kita minta buat kursus terkini, kursus teknikal, kursus pengurusan. Jadi daripada situ saya tak pergi seorang. Saya hantar staff. Apa ni Wan, ada semua saya hantar, yang Singapura saya hantar pergi sana, at least dia orang punya technical knowledge naik. Jadi technical knowledge naik, saya tak boleh dia. Dia orang fikir kita besar. Dia orang lagi terror. Dia orang lagi terror kan. Baik, kau terror dari tokek nampak kan? Jangan makan tokek sudah. Tapi terror dari tokek boleh, tapi jangan makan tokek. Saya punya konsep tenang je. Kita bagi orang sikit, Allah akan bagi kita lain. Masya-Allah, Kan? masya-Allah. Dan itu juga lah yang berlaku di Singapura. Singapura sebenarnya owner dia itu adalah staff saya. Yang pernah bekerja dengan saya di Kampung Baru dulu. Hampir 8 tahun dia bekerja dengan saya. 6 tahun dan pindah di Serampai. Setelah Serampai saya belikan balik, saya susun kerja. Jadi Serampai dah boleh bergerak sendiri. Saya sebut nama dia Yunus, patut dia sampai untuk ujian tak sampai. Yunus saya offer kepada dia untuk jadi partner saya. Jadi partner saya, so Singapura tu saya berpartner dengan dia. So dengan nama Executive Singapura. So kita berkembang. Dan saya akan datang, saya plan lagi kepada staff-staff saya sebab tu saya bagi dia ilmu, pergi belajar. Kan? Akan datang mungkin Wan, mungkin Patro seorang lagi Singapura akan buka workshop. Berpartner dengan saya. Itulah cita-cita saya kan. Kita dapat sikit tak apa, tapi kita dapat bagi orang banyak, itu yang buat kita puas hati. Itulah. Jadi apa cabaran yang tertinggi yang pernah dihadapi sebagai seorang pengusaha bengkel komen? Persaingan tak ada. Tapi pada saya persaingan tu saya tak anggap sebagai persaingan lah. Saya anggap kita berkawan bersama kita. Walaupun kita workshop sebelah-sebelah kan, kereta kau kereta aku, tapi bila kita anggap sebelah tu sebagai persaingan, kita takkan berjauh. Tapi kalau kita berkawan dengan dia, dia ada masalah dia jumpa kita, kita ada masalah dia jumpa dia, lagi baik. Ya. Itu je. Sama macam BPM ada dia punya kelebihan sendiri. Kita minta rujukan pada dia. BPM bagi semua kita, dia pun lagi dekat kita. Jadi ada kerjasama yang baik lah. Itu je lah. Kalau apa ni, cabaran semua ada. Kan? Tapi kalau kita tak kena tekanan, kita akan naik. Bila ada tekanan, ada cabaran, kita pergi dengan baik, kita cuba selesai dengan baik, insyaAllah kita akan rasa manis di ujung. Setiap pun kita ada manis di ujung kita. Okey, di PPM ada satu biro yang sangat aktif, nama dia Biro Aduan lah. Boleh tak kalau Biro Aduan ini apa nama, aduan-aduan yang melibatkan kepada pengguna berkenaan dengan automobil. So Exactune become the panel, become advisor lah. Contohnya begini ya. Contohnya bila seseorang tu dia nak repair kereta ke atau apa ke, dia perlu mendapat pandangan pihak ketiga tentang mungkin dia dah dapat quotation daripada mana-mana. So Exactune boleh bagi servis tak yang macam tu? InsyaAllah boleh. Setakat ni pun banyak juga, bukan individu. Dalam grup-grup club kereta pun
Saya pun dalam tu juga. Contoh macam grup estima kan, sebelum dia orang beli, bang minta tolong tengok kereta boleh tak? Nak beli kereta. Saya pergi tengok and then saya baru pergi. Saya tak pergi dengan customer lah. Saya akan tengok. Begitu juga kalau yang lain-lain nak tengok yang baik kita. Walaupun benda tu kita rasa sikit tapi benda tu bagi kesan kepada orang lain, insya-Allah kita boleh buat. Kita akan bantu lah. Estima Jempol, ada grup My Estima, ada grup SDR, banyak dalam grup Estima, grup Alphard. Jadi saya juga tu kadang-kadang di dalam grup ni ramai lah. Tapi bila dia nak ubah dia betul ada datang, ada install, ada install, tengok. Lepas tu nak buat kat mana-mana, kita serah. Tapi dia tak ubah, kita beritahu. Ada juga bertanya kereta dia orang ni condemn dah jauh tu. Dah masuk ke bengkel lain, kemudian tak selesai masalah. Sejauh mana ke executive ni bagi perkhidmatan? Itu pun soalan dengan kita tu. Sebab saya pernah kena, customer saya paling jauh Miri. Customer saya paling jauh Miri, digital dia kereta Ford Fiesta. Ford Fiesta di Miri, dia tak boleh buat timing belt. Dan barang kat sana mungkin agak mahal berbanding di sini. Jadi saya minta owner tu call saya. Kita call, kita cakap dan saya video call dengan foreman dia, tunjuk macam mana nak pasang. Macam nak pasang, jadi foreman dia pasang lah. And last kali, dia minta order barang daripada saya. So saya jual barang kepada dia. Itu je lah sebenarnya saya tak niat nak jual barang pun. Dia minta tanya boleh tak nak tanya pasal Ford Fiesta sekian. Sebab dia tahu saya dulu ex-service center Ford. Jadi dia cakap macam ni lah. Tak apalah, saya call cakap dengan foreman. Tak ada masalah. Ramai je foreman kawan kita. Kadang-kadang kita breakdown tempat mana-mana, kita tak ada pergi. Kita kena bagi orang lain. Ada kawan sana. Ada kawan sana. Dia pun kadang bila ada customer kat sini, Bang Zul, kalau tengok kereta kat KL, dia akan datang. Itu network yang kita perlu ada. Okey, PPM banyak mendapat aduan berkenaan dengan servis-servis yang kita pun tak pasti betul ke tak betul. Tapi ini nak clarify daripada komen sendirilah. Kadang-kadang bila kita pergi hantar kereta, dia buat tayar tu, dia kata chamber lah. Kita tahu lah balancing tayar kan, balancing tayar agar tak bergegar. Alignment tu sama ada dia lari lari steering kiri kanan ke apa ke. Tapi yang chamber ni apa benda? Kadang cas sampai RM30 satu kali 4 pula. Benda tu betul ke? Okey, mungkin betul yang dia cakap, tapi saya nak bagi knowledge macam mana nak tengok apa benda alignment ni sebenarnya. Ada. Tayar yang buka, ada tayar buka. Tak ada, tak apa. Okey, kalau kita tengok pada depan ni, kita menghadap depan ni, kan, tayar kita boleh tengok simetri dia straight. Alignment dia simetri straight. Depan dan belakang. Simetri straight dia ada dia punya konsep trigonometri dia untuk tayar. Tapi tayar depan dia ada adjustment. Kalau kita tengok menghadap depan, tayar macam ni, yang masuk ke dalam keluar ini adalah toe. Yang dipanggil toe in, toe out. Ini kebanyakan alignment yang buat toe in, toe out. Dan bila macam ni untuk toe in, dan macam ni caster. Tayar duduk macam ni, duduk masuk ke dalam. Ni toe in, dia tolak keluar. Caster dia lah. Itu chamber. Itu chamber. Chamber. Okey, bila ada toe dan chamber, benda ni ikut spek manufacturer sendirilah. Ada manufacturer bagi sekian-sekian degree. Alright. Jadi kena betulkan balik. Kemudiannya ada caster ni satu tayar ke depan, satu tayar ke belakang. Mungkin dia tak sama, simetri kiri kanan dia tak selari. Itu dia panggil caster. Okey. Biasa yang okey, faham. Yang begitu pun ada. Yang gini, yang gini toe in, toe out. Ini chamber. Ini chamber in, chamber out. Itu yang tayar makan sebelah tu. Ini chamber in, chamber out. Yang ni caster. Ini kalau toe in toe out tak betul ni dia jadi macam mana? Dia ada adjustment, kepak adjustment. Oh, dia boleh gitu Dia boleh adjustment. Kepak dalam, kepak luar kan? Kepak, dia bagi kepak. Dia ada adjustment. Sengit keluar, sengit ke dalam. Tayar makan sebelah lah kalau gini kan. Tayar makan sebelah. Dan satu lagi, Satu lagi caster, dia ke depan ke belakang. Allah. Yang tu ada adjustment dekat lower arm. Setengah-setengah macam Mercedes dia ada adjustment dekat lower arm. dia check daripada atas tu, satu ke depan, satu ke belakang. Kadang-kadang benda tu perlu sebab body tu menyebabkan tayar tu boleh duduk macam tu. Okey, apa yang kedai tayar buat tu saya tak nafikan benda tu betul. Tapi sebelum kita pergi cara yang paling mudah sebenarnya, kalau chamber out ke, caster out ke, kita kena tengok dulu sober elok ke tak elok, lower arm elok ke tak elok, pecah ke tidak. Kadang-kadang benda tu pecah menyebabkan chamber lagi, benda pecah. Chamber lagi, caster lagi, kan? Jadi kita nak shortcut, kita selesaikan lower arm ke, macam ni. Kita tak lower arm ni, Selesaikan dulu. baru kita check awal alignment tak balik. kedai tayar, check. Baru check alignment balik. Biasa kalau dah buat benda semua, jaranglah kena
Betul. Untuk skru yang bukan-bukan tu. Sebab bila tak ada knowledge benda tu, tu jadi macam Kadang dia orang kata nak tukar skru untuk kabel tu betul betul, sebab dia nak betulkan balik kedudukan. Oh, yang original datang tak ada skru tu. Original tak datang tak skru sebab dia tak pecah. Bila boost tu pecah, dia akan lagi. Jadi punca dia boost tu pecah. Artinya original part bila datang tu dia tak ada adjustment sebab dia kira original produk ni dia ni elok fit. gitu. Dia fit. Kalau kita tukar skutul-skutul tak payahlah benda tu. Tak perlulah. Oh, itu kadang-kadang dia orang suruh kita tukar nut besar-besar ni kan. Sebab dia nak tarik balik tapi hakikatnya boost tu pecah. Push tu pecah. Boost dia dah makan sikit. Dia ada sikit berapa minit dia punya degree tu. Yang tu buat tu. Tapi kalau setengah macam Ford Escape, dekat atas sofa tu dia ada adjustment untuk caster. Okey. Dia tak perlu masuk skru. Kalau orang biasa buat Ford dia tahu kat atas tu pusing, caster akan berubah. Masya-Allah. Itu perlu kepada knowledge sikit lah. Kalau nak hantar kedai elemen, carilah tempat yang experience sikit kan? Kita tak kata dia orang tak tahu. Cuma kadang-kadang cara shortcut dia untuk mengelakkan benda tu daripada banyak benda tu, dia tukar pasang skru. Itu salah satu sebab dia lah. Okey, kereta potong dua lah. Macam mana kita nak tahu kereta tu kereta potong dua? Kita sambung balik. Kita sambung balik. Dia Kita kena, sambung dia balik. dah bergulung, dah pecah depan ke belakang ke, ambil body lain, kerat, sambung baru. Biasa dia sambung kat pillar. Kat pillar ni dia sambung pillar. Biasa dia sambung kat pillar ni. Kat pillar ni dia kadang-kadang kalau nak beli buka ni tengok kat sini ada potong. Buka plastik dalam ni kan? Buka plastik dalam ni ada nampak pasal welding tu. Itu biasa sambung lah. Ambil daripada sini. Ambil dari sini, dia terus sini, dia sambung belakang. Tapi itu yang bahaya tu kalau beli kereta tu. Tapi pada saya kalau nak beli bawa komen lah senang. Bawa komen lah, so saya cek sendiri. Kadang-kadang bila komen kita ada benda-benda yang dia nak sorok tak dapat sorok. Jadi kita tengok cara cat pun kita tahu kalau cat lain-lain kan, memang ada something wrong. Pernah sebelum ni ada satu customer saya beli Estima. Nasib dia kurang baik, beli bila dia tengok belakang pintu belakang sketul tu ditukar baru. Bukan baru dan dia setengah. Dia pasang dia cat balik dan bila dia pakai 2-3 minggu berbunyi pokong. Dan air masuk. Air masuk kita boleh selesaikan tapi bunyi kita tak selesaikan. Sebab terlalu banyak benda nak kena buka, kena pasang balik, belum tentu bunyi bilang. Tapi yalah, kita tak salahkan pengguna sebab pengguna excited nak beli, tapi pada saya sebagai orang nasi, kalau beli bawa lah komen kita tengok kan, kita tak nak benda tu selepas beli baru kita menyesal. Bila harga murah mungkin kan. Harga murah daripada orang lain kan. Kadang-kadang dia tak murah kan, dia letak harga sama supaya orang tak perasan. Tapi hakikatnya kereta tu dah accident tu. Jadi kalau siapa-siapa nak beli kereta second hand dan sebagainya, dapatkan dulu nasihat pakar, ya, bawa kereta tu main sini dulu, check dulu, tengok macam mana, tengok kereta ni dah pernah terlibat dengan accident. Accident pun kalau minor tak apa, kalau major accident nanti pemain-pemain boleh check begitu. Ini untuk kebaikan pengguna. Kita tak mahu bila kita dah habis beribu-riban, tiba-tiba masalah itu datang menimbun-nimbun. Kereta ni bukan semua kereta mewah. Kereta ni kita nak guna untuk ulang-alik pergi kerja, bawa family dan sebagainya. Keselamatan tu perlu jaga nombor satu. Perlu nombor satu. Dah banyak-banyak kereta apa yang kerap sekali masuk Di sini sama lebih kurang kot, antara Ford dengan Toyota Estima, Toyota Alphard dengan Ford Escape, Ford Fiesta, Ford Focus, itu antara regular customer kat sini ya. Geng-geng lama dulu bawa. Yang lama pun ada, yang dah beli baru datang pun ada, yang dah pergi service center cari tempat murah pun ada. Kan? Atas recommendation kawan-kawan pun ada. Kan? Atas recommendation PPM sendiri pun ada. Memang kita InsyaAllah lah. semua hantar kemari ya. Cuma kita je tak pernah datang kemari. Tak apa, kita tak perlu orang datang, kita perlu kereta datang, kita buat elok, kita bagi, puas hati alhamdulillah. Jom kita masuk dalam. Ini mustahak tau, kadang banyak minyak jeruan Kita nak cakap minyak tiruan saya tak ada bukti. Tapi apa yang saya belajar, minyak ni dia ada spek sendiri. Minyak ada spek sendiri, kita boleh tahu dengan manufacturer yang kita ambil. Contoh, sebelum ni saya pernah pergi khusus dengan Gran. Saya masuk dia punya lab, saya tengok kat sana ada 12 test lab. Dia minyak ni kadang-kadang dia tak jual tiruan. Dia jual tiruan memang tulis sama kan. Tapi dia jual minyak bukan spek Malaysia. Sebab tu dapat murah. Minyak ni patut import tapi tak import, dia jual Malaysia, dia punya harga murah. Kat situ memang tak ada kat sini. Tapi bila selain daripada dealer yang betul-betul dia datang, dia nak jual minyak macam ni, dia tanya
Minyak ni sebenarnya bukan setakat viscosity. Ni panggil viscosity lah. 40, 30 ni apa? Ni viscosity ni kepekatan. Kepekatan, dia bukan setakat kepekatan. Selain daripada tu dia ada flash point. Flash point ni maknanya minyak tu terbakar waktu bila. Kalau geran ni dia terbakar waktu 300 darjah Celsius. Itu untuk spek Malaysia. Mungkin kalau dia buat, kita tak tahulah, mungkin spek tu dia jual untuk overseas, mungkin dia turunkan. Jadi bila turunkan kos dia murah, jadi dia boleh jual harga murah. Itu antara satu lah. Selain daripada tu dia ada total base number, TBN, total base number kat minyak ni. Kita nak tahu dia terbakar berapa dia tulis ke? Tak boleh. Tak ada, Tak tulis ke? Yang ada original dealer je yang simpan benda tu. Dia panggil data sheet. Data sheet original dealer. Bila kita nak beli minyak ni, make sure minyak ni datang daripada original dealer lah. Bukan aku dealer tapi minta signboard pun tak datang. Kan minta board pun tak boleh. Jadi bila kita beli macam ni, kita tahu daripada original. Dia datang sekali dengan Dia datang sekali dengan red semua tu, minyak semua. Jadi kita tahu dia betul, dia original. Tu je lah, kita nak check secara lab. Kita pun bukan expert lab. Kadang-kadang kita beli minyak dekat kedai spare part, banyak sangat minyak dia. Kita pun tak tahu yang mana ori, mana tak. Semua dia letak dekat shelf tu, kita pun pening kepala macam mana nak pilih. So lebih baiklah pomen yang tukang pilih lah. Serah pada pomen lah, dia lah yang pilih minyak yang terbaik untuk serah kita. kepada ahli dia lah. Serah kepada ahli. Kalau kita ni nak pergi memang kita tak pandai lah. Yang 40 dengan 30 ni apa ni? Yang ni dia punya kelikatan lah. Kelikatan mana kepekat dia. 30 tu nipis sikit, 40 pekat lagi. Apa bagus minyak nipis ni sampai 50 ni? Okey. Apa bagusnya? Minyak sebenarnya semua bagus. Okey. Tapi kita nak match dengan kita apa yang kita nak pakai. Sebab tu perlu ada ilmu. Sekarang ni orang cakap semua minyak fuli bagus, tapi bila masuk kereta lama berasap. Sebab dia minyak fuli, antara minyak fuli macam ni 5-4 bulan ni dia nipis. Ada setengah tu kosong. Dia terlalu nipis. Bila kereta lama, geseran antara piston dan ring dengan blok dia dah makin kasar. Jadi minyak akan terbakar dalam tu. Secara tak langsung dia salahkan minyak. Sebab minyak. Tapi sebenarnya bila enjin yang kasar lebih daripada 1,000, kita recommend semi ke bawah. Semi ni maksudnya 10 10 40 20 40 ke bawah. Mana lebih pekat, lebih ini tepat. lagi pekat lagi. Lagi pekat. Bila lagi pekat dia kuranglah pembakaran dia hilang, minyak hilang, terbakar. Jadi kita tak boleh kata minyak ni elok, minyak ni tak elok. Tak ada. Kita kena tahu kereta ni pakai minyak apa, kereta ni pakai minyak apa. Tengok berapa dia punya mileage dia. Berapa mileage, kereta berapa tahun, enjin diesel macam mana. Sebab setengah-setengah semua berantah beli. Memang untung pakai beli ni jual, kita pun untung. Tapi pada saya bukan untung yang tu, untung kat sana. Untung di akhirat. Untung kat sana. Kita nak berkawan lama dengan customer. Minyak fuli ni mahal dia lain macam, Bila artinya cikgu faham. Kereta tu semakin lama semakin tua, minyak pun kita kena low-kan dia punya supaya dia lebih pekat. Kita kena pakai minyak lebih pekat. Sebab tu bila setengah-setengah kereta bila dah lama dia orang buat dia nak tukar balik, nak ketatkan balik ring dia semua tu. Jarang boleh nampak minyak 50 ni, nombor ni 40 ni. Ni pekat semua ni. Ni pekat. Ni bawa UNW. Okey, mari kita duduk sikit kalau ada tempat duduk ke. Mari silakan. Ni dia kena. Okey, duduk di bengkel ni, cara duduk di bengkel lah tak? Yalah. Kita relax macam ni kan. Cik Yunus, Cik Yunus boleh buat apa? Kereta apa Cik Yunus boleh pegang? Tak ada masalah pun. Kereta Malaysia? Boleh. Kereta Jepun? Konti pun boleh. Konti pun boleh tak? Continental kereta orang putih lah kiranya ni. Konti import pun boleh tak? Boleh je. Ford konti of course. Kereta Korea macam mana? Korea pun boleh. Dia lain lah Korea dengan Sama aja. Dia campur sikit Continental dengan Asia ni. Boleh. Dia kalau kan basic dia semua sama je. Basic sama je. Konti ke, Jepun ke, Malaysia ke, Korea sama je. Yang membezakan dia punya sistem elektronik. Bagi mekanikal sama je. Mekanikal. komputer dia ada, komputer. Mana scan tadi? Scanner, nak tengok Scanner nak tunjuk scan. Scanner tu bukan murah kat tu. Itu kita punya set kat sini. Jadi kita nak beritahu kata bahasanya Exactune ni dia ada scanner sendiri. Jadi kalau kita hantar kereta, dia bukan pergi scan tempat-tempat lain atau kedai sebelah, dia scan sendiri. Jadi tu kat sini.
Ini scanner dia punya port kat sini. Dia pakai wifi. Dan ada soket-soket dia lah. Mitsubishi, BMW, Nissan, Toyota, ini Toyota, ini Daewoo. Okey, kalau kita buka Oh ya, dia pun. Daewoo Korea. Tapi kebanyakan yang sekarang dia universal, semua pakai ni je. Ini tu. Oh, ada adapter dia. Ya, selepas tahun 2000 ke 2002 semua dah pakai ni. Kalau tengok kat sini ni software yang Worldwide ada. lah, worldwide. Boleh zoom. Software yang ada kat sini. Oh, boleh. Ha. Oh, ni bukan calon-calon punya kereta ni. Ha. Infinity Boleh pun tengok ada. semua ada Infinity, Suzuki, Mahindra, Maruti. Mitsubishi, Rodo pun tu ada lah. ada. Proton, Renault, Yang Tata, Suzuki, Subaru. yang penting Malaysia lah. Ha. Dia kalau mesin. Proton Ni apa diupdate sampai 2017. Model 2017 sampai 2017. Berarti kita boleh diagnose apa-apa juga kereta dan kita boleh mengetahui apa masalah dia. Ya. Lepas tu kita cari solution lah kan. Betul. Part ke sama ada dia elektronik ke apa ke, pencucuh dia ke, plug ke sebagainya. Tapi untuk pakai ni dia bukan semata-mata pandai pakai ni semata-mata. Dia perlu ada knowledge juga. Dia perlu ada knowledge. Okay, contoh keluar auto sensor circuit failure. Kita kena tengok sama ada auto sensor problem ke circuit dia problem. Kalau orang tak tahu, tukar auto sensor, padahal auto sensor okey. Circuit dia connector wire dia yang loose. Sikit je kan. Connector wire yang loose. Jadi kita repair connector, dah tak perlu tukar sensor. Jadi kat situ perlu ada amanah sikit lah. Dengan ilmu yang ada. Kan? Peniaga kena amanah, pomen kena amanah. InsyaAllah dunia akan jadi sejahtera semuanya. InsyaAllah. Dan itu yang kita nak sebenarnya. Bila semua orang penuh hidup dengan penuh amanah, pengguna pun rasa sangat bagus, sangat tenang bila hantar kenderaan kita. Maklum sajalah kenderaan ribu-ribuan, bukan tiap-tiap tahun orang beli kenderaan ni. Ada. Harga pula beribu-ribu, bayar bank pun lambat-lambat lagi, tak payah kan. Tunggakan pun banyak. Jadi rosak pula, hantar pula, kena kapak pula dengan pomen. Ini kita tak mau. Jadi adalah sangat perlu untuk kita identify mana pomen yang bertanggungjawab, yang pomen yang amanah, pomen yang fikir dunia akhirat. Dan paling utama sekali kita di PPIM ni, pomen yang berusaha meningkatkan ekonomi perniagaan dia dan menunaikan zakat. Macam tu. Jadi bila kita bekerja di bawah sebuah syarikat yang begini memiliki mission vision dia, kita rasa kita apa yang kita pandai inilah perjuangan kita. Mungkin kita tak pandai nak ceramah macam ustaz-ustaz yang ada, tapi inilah perjuangan kita. Kita pun nak syurga juga kan. Kita pun punya ganjaran di akhirat juga. Jadi peniaga yang amanah ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala berada bersama Rasulullah nanti di akhirat. Ini yang kita nak. Ini jaminan. Ya, peniaga yang amanah. Jadi perkara benda-benda inilah yang dinamakan sebagai tools untuk kita menjalankan kerja kita dengan lebih baik. Apa cita-cita future nanti? Nak upgrade macam kau mana lagi ni yang boleh ni? Allah Akbar. Memang kalau ikut banyak saya punya plan. Boleh cerita sikit, share. Bagi inspirasi pada kawan-kawan kita yang lain. Antara yang pertamanya saya nak jadi sebagai pemberi yang paling banyak. Kan? Kita nak jadi pemberi yang banyak, tak kira lah zakat pun kita, beri ilmu pun kita, beri peluang pun kita. Kan? Antara projek pertama saya kata adalah Yunus, dia dah jadi owner business daripada kosong. Kan? Seperti dia ada tu. Dan yang projek sekarang saya yang terkini, saya buat kolaborasi bersama Mahat Hafiz Ahmad Mistari. Ini contoh ni. Kita ada pelajar kat sini, pelajar Mahat Hafiz. Yang ini saya ambil sebagai apprentice. Sebelum ni ada 6 orang datang praktikal di sini. Jadi daripada 6 orang, kita ambil dia seorang terpilih untuk program bekerjasama dengan Mahat Hafiz. Kurang-kurangnya Mahat Hafiz ada bersama kita, kita pun ada sumbangan kepada Mahat Hafiz. InsyaAllah sampai satu masa bila kita rasa sesuai, kita akan buka lagi satu workshop untuk Mahat Hafiz untuk bekerjasama dan bersama meningkatkan dana tahfiz, dan kita tim pun akan membangun. Selain daripada tu, macam saya cakap tadi, saya perlukan sahabat-sahabat, adik-adik yang nak bekerja dan nak membina kejaya boleh datang. Untuk Zaitun saya akan didik daripada A sampai Z sebab pengalaman saya kat situ. Dan saya pernah running workshop service center dan saya tahu apa pergerakan dia, apa flow dia. Jadi saya nak share sampai buka workshop. Bila dah buka workshop 1, 2, 3, 4, 5 semua dah banyak, InsyaAllah kita akan usahakan spare part lah.
Kita konsumsi spare part, kita akan ada demand sendiri. Kita tak nafikan spare part yang ada sekarang, kan? Tak mustahil saya akan berkolaborasi sama mereka juga. Kita buat masuk sendiri ke? Kita buat masuk sendiri ke, kita kolaborasi dengan dia. Dia nak kita nak dia. Betul. Kan? Jadi bila kita sama-sama dia, sama-sama kuat, insya-Allah kita boleh pegang apa yang kita ada. Itu yang paling penting, kan? Selain daripada itu, kita ke depan lagi nak jadi konsultan lah untuk mana-mana workshop yang nak berkongsi ilmu. Itu juga yang saya buat dengan Mari. Ni kalau itu kan Malaysian Automotive Industry, kita ada follow lah, kan? Kita ikut juga, Mara pun kita ikut, Mari pun kita follow. Jadi banyak peluang-peluang yang saya nak cakap, tak ada kata-kata nak ucap, kan? Tapi sebenarnya itulah sebab kita dah duduk dalam bidang otomotif ni, biarlah kita buat sampai habis. Mana bila saya meninggal nanti pun, apa yang saya buat ni akan jadi saham saya kat sana. Saya tak mampu mengajar agama sebab bukan bidang saya, kan? Bukan bidang saya. Saya mampu mengajar apa yang ada pada saya dan saya buka ruang pada dia orang. Itu juga lah saya cakap pada dia orang, jagalah Exact Tune elok-elok. Sebab lepas ni kalau saya tak ada, Exact Tune juga lah tempat korang untuk mencari ilmu, tempat korang untuk mencari rezeki, tempat korang untuk menegakkan Islam dengan ekonomi, kan? Kita tak ada tempat lain, kita nak pergi kerja dengan orang lain, belum tentu lagi orang bagi kita solat, belum tentu lagi orang pergi sembahyang Jumaat. Saya dulu pernah pergi sembahyang Jumaat pun tak bagi. Dulu kerja dengan bangsa-bangsa tu lah. Tapi kita ambil, bila jadi macam tu kita terpaksa ikut dia sebab dia bos kita. Tapi bila kita bos sendiri, kita boleh set up kita punya SOP sendiri. Time sembahyang pergi sembahyang. Macam tu kita boleh susun. Jadi kita nak benda ni berkembang insya-Allah. Itulah doa-doakanlah. Amin. Amin. Itu je lah. Jadi bagi sesiapa yang ingin tahu di mana Exact Tune ini, boleh tengok dalam Google Map. Cikgu tengok ada satu di Seri Rampai. Apa nama dia, ada Seri Rampai. Di belakang ni ada taman Seri Rampai kan? Depan ni pun Seri Rampai juga kira kan? Business Park, Rampai Business Park. Rampai Business Park. Rampai Business Park. Dekat kawasan ni. Dulu ada Tasik, ada lagi Tasik. Tasik sebelah tu je. Sebelah Tasik sini. Masjid Seberang Tasik. Tasik. Masjid sebelah sana Tasik, benar sini kawasan ni. Carilah Exact Tune. Dia di corner lot tapi tengah. Dia panggil apa? End lot yang tengah ni. Dia bukan di corner lot yang tepi ni, tapi dia end lot yang tengah ni. Jadi mudah je kita cari Exact Tune. Kemudian satu lagi di Sungai Buloh tu kat mana? Sungai Buloh, di Bandar Baru Sungai Buloh. Bandar Baru Sungai Buloh. Sungai Buloh. Dekat kawasan industri tu lah. Kawasan industri, kawasan kilang lama tu. Jadi di sini banyak benda kita boleh pelajari. Yang pertama, kalau kita ada kereta rosak, mai sini hantar. Yang kedua, kalau kita nak beli kereta itu kereta second hand, jangan kita kena cong, jangan kita kena beli kereta kena kerat, kereta aksiden dan sebagainya. Mai sini untuk dia orang cek dulu keadaan sebenar kereta tu. Yang ketiga, cikgu tengok adalah peluang untuk kita mendidik anak-anak kita. Datang sini untuk kita latih dia orang. Yang utama yang kita perlukan adalah kehendak dan kesungguhan. Kalau dia nak belajar ni susah macam mana pun kita belajar, kita boleh ajar. Yang keempat, cikgu tengok bagaimana seorang anak didikan Mara, Giat Mara, belajar-belajar pomen di Giat Mara hari ni boleh ada satu setup macam ni dan pegang kereta mahal-mahal, pegang kereta mewah-mewah dan juga kereta-kereta biasa. Jadi ini sangat perlu. Teknikal itu perlu. Walaupun kita pendidikan tak tinggi, tak ada doktorate, PhD dan sebagainya, tak masuk universiti macam-macam dan sebagainya, tapi inilah universiti kita, universiti kehidupan. Inilah universiti kita. Bengkel inilah universiti kita. Melahirkan anak-anak yang mampu menjadi seorang yang berkarisma, yang bagus, kesan daripada apa? Daripada teknikal yang dia ada. Daripada pendidikan dan ilmu yang dia ada sebagai seorang pomen. Yang kelima, cikgu tengok adalah kesungguhan dia bila dibuat bekerja, fikir dunia akhirat, bukan keuntungan dunia semata tapi akhirat juga yang menjadi utama. Inilah kita sepatutnya, kita pengguna di luar sana sepatut menyokong sungguh-sungguh usaha dan iltizam sebegini, dan kita semua pakat-pakat datang and support di sini. InsyaAllah satu hari nanti kita akan lihat orang kita akan terus menguasai ekonomi kita. Ekonomi kita insyaAllah akan jadi milik kita. Jangan biar kita kena cong lagi, jangan biar diri kita kena tipu lagi. Kita pilih kita tengok orang kita jaga juga orang kita, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan tahniah. Terima kasih. Tahniah, selamat maju jaya semua. Kita jumpa lagi di wacana seterusnya di Sembang-Sembang Usahawan Sokong Perniagaan Pembayar Zakat, untuk kita ke udara setiap hari Rabu
di PPIM Official FB. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.